Menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban alam Melayu. Dalam memahami pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di Malaysia pada hari ini, kita perlu memahami peradaban, pengaruh dan perubahan yang berlaku dalam persekitaran alam Melayu dan Nusantara, khususnya di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dalam perkembangan sejarah Melayu, ianya terbahagi kepada 4 zaman, iaitu zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman pensejarahan dan zaman sejarah moden. Peradaban pribumi alam Melayu. Kurun pertama hingga kurun ke-6 Masihi, Kerajaan Funan muncul sebagai sebuah kuasa terkuat di rantau Asia Tenggara. Kemudian pada kurun ke-7 hingga kurun ke-11 Masihi, Kerajaan Srivijaya berjaya mengambil alih peranan Kerajaan Funan sebagai kuasa politik terkuat. Kerajaan Majapahit pula muncul kuasa terkuat pada kurun ke-13 Masihi selepas kejatuhan Kerajaan Singhasari di Jawa semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Kegemilangan Empayar Majapahit ini berakhir dengan kemunculan kejatuhan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka membawa kepada kemunculan Kerajaan Johor Riau sebagai kerajaan terkuat di gugusan Kepulauan Melayu. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, pusat jaringan pertemuan dan pergaulan peradaban. Melaka telah menjadi pusat tumpuan perdagangan di gugusan Kepulauan Melayu sekitar kurun ke-15. Kemasyhuran Melaka telah menarik kedatangan para saudagar dari benua Asia seperti India, China dan Timur Tengah. Kedatangan pedagang asing dan pendakwah agama telah membuka ruang interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua. Mereka bukan sahaja belajar dan memahami budaya masyarakat Melayu, tetapi mereka turut memperkenalkan budaya dan cara hidup mereka kepada masyarakat tempatan. Interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua yang berlaku di Melaka telah menjadi pemangkin kepada asas. Dalam menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban Asia, pengaruh peradaban dari luar peradaban alam Melayu juga perlu dikaji kerana Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah berada di laluan timur barat melalui Selat Melaka, hinggakan kerajaan-kerajaan di pesisir pantai timur, Sumatera dan pesisiran pantai barat Tanah Melayu silih berganti menjadi pelabuhan sedunia di mana peradaban majmuk bertemu dan bergaul. Terdapat beberapa pengaruh daripada peradaban Asia, antaranya adalah India, China dan Timur Tengah. Dalam pengaruh peradaban Asia, India adalah seperti berikut. Hubungan India dengan rantau Asia Tenggara telah bermula sejak kurun kedua Masihi lagi. Kegiatan penyebaran agama Buddha dan Hindu serta pelayaran putera-putera di Raja India telah mempercepatkan hubungan perdagangan serta kebudayaan antara India dengan rantau Asia Tenggara. Hubungan awal India dengan Tanah Melayu tidak berbentuk penalukan politik, kecuali ekspedisi ketenteraan oleh Rajendra Chola yang menyerang Sailendra di Sumatera yang turut menguasai empayarnya termasuk Kerajaan Kedah. Nama-nama seperti Suvarnabhumi, Suvarnavipa digunakan untuk merujuk kepada negeri-negeri di Tanah Melayu yang kaya dengan emas. Namun begitu, perkembangan pengaruh Indianization ke atas penduduk di rantau Asia Tenggara berlaku sebelum tahun 1500 Masihi. Ia juga terdapat beberapa sumbangan daripada tamadun India, antaranya adalah sains dan teknologi, agama, yoga, ekonomi, bahasa dan kesusasteraan, falsafah dan seni bina. Bukan itu sahaja, India juga telah mempengaruhi peradaban ke atas kebudayaan masyarakat Melayu seperti institusi pemerintahan, undang-undang, adat istiadat, bahasa, kesusasteraan, kesenian dan kepercayaan. Ia juga terdapat beberapa sumbangan daripada tamadun Cina, antaranya adalah pentadbiran, falsafah, penciptaan, sains, unsur moral, sastra. Bukan itu sahaja,
Cina juga telah mempengaruhi peradaban ke atas kebudayaan masyarakat Melayu seperti serapan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu, komuniti Baba dan Nyonya, Cina peranakan, adat dan kekeluargaan. Dalam pada masa yang sama, Timur Tengah juga telah mempengaruhi peradaban ke atas kebudayaan masyarakat Melayu seperti perundangan, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, pendidikan dan pelbagai lagi. Dalam menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia, ianya terdapat proses pertemuan dan pergaulan antara peradaban yang tersulam sehingga ke hari ini bersama sistem kapitalis sedunia dipengaruhi oleh globalisasi dan dipacukan pula oleh dunia menjadi lebih rencam dan tidak mustahil amalan setempat menjadi terpecah dan tidak utuh. Hal ini telah membawa kepada perbincangan pengaruh peradaban barat dalam alam Melayu. Negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan dasar desentralisasi. Pengaruh peradaban dari barat bermula dengan kedatangan kuasa kolonial ke alam Melayu seperti Portugis, Belanda dan British. Peradaban barat bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tetapi telah membawa implikasi yang besar dalam struktur pentadbiran dan pemerintahan negara. Dan akhir sekali, pengaruh peradaban sedunia atau globalisasi juga telah mempengaruhi peradaban Melayu yang berlaku pada hari ini. Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan merentasi bidang politik, ekonomi, sosio-budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Seterusnya, kita akan memasuki ke bahagian konsep etika. Sejarah pemilihan Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Pada permulaannya ialah perkembangan pemikiran sosial Aristotle, Plato dan Sokrates yang merupakan falsafah-falsafah terkenal yang telah membuah fikiran yang relevan sehingga kini dan menjadi epistemologi di dalam bidang antropologi dan sosiologi. Sokrates, Plato dan Aristotle merupakan golongan ahli falsafah Greek yang memikirkan tentang permasalahan sosial dalam masyarakat secara sistematik seperti yang dikatakan Abraham pada tahun 1973. Kemudian, Enlightenment, reformasi gereja pemimpin agama dan gereja berkurangan, permisahan agama daripada politik. Revolusi Perancis, French Revolution, sistem beraja diganti dengan republik, liberty, equality, fraternity, nation. Kronologi ini diteruskan lagi dengan revolusi industri, individualisme, hak asasi, demokrasi, scientific inquiry dan pembangunan rasional, legal dan institutional. Seterusnya, kita ke konsep etika agama dan kepercayaan. Agama Hindu mempunyai kepercayaan kepada dewa-dewi, seterusnya mengamalkan konsep kelahiran semula dan mempercayai kitab-kitab suci Veda. Dan akhir sekali agama Islam. Mereka melalui pemerintah mubalik, mengadakan perkahwinan perdagangan dan penemuan batu bersurat. Kita ulaskan ialah konsep peradaban berdasarkan kolonialisme dan pasca kolonialisme. Konsep peradaban pasca kolonial berlapis dengan Melayu Islam, pribumi, etnik Cina dan India Malaysia. Kacukan peradaban sedunia kontemporari hingga lahir kerencaman sosial dan mengurus super diversity pada masa ini. Berikut merupakan peralihan fasa dalam kolonial dan pasca kolonial.
Sistem persekolahan vernacular memupuk masyarakat untuk berfikiran terbuka. Manakala, sistem demografi dan dasar ekonomi baru memberi kemajuan dalam aspek pengangkutan. Seterusnya, kita akan beralih kepada konsep peradaban berdasarkan Timur dan Barat. Dalam peradaban Timur dan Barat, berlakunya peradaban kacukan dengan rasional legal dan materialism tersulam nilai. Carta alir di bawah menunjukkan peradaban kacukan yang berlaku. Terakhir, kita akan ulaskan konsep peradaban dalam perspektif agama dan kepercayaan. Alam Melayu diwarnai kaum tua. Pada tahun 1930, pengaruh Mesir dan Turki mendorong pergerakan kaum muda terutama di Pulau Pinang, Singapura dan Sumatera Barat. Pada tahun 1970, kebangkitan Islam dari pelajar Malaysia di UK dan USA, revolusi Iran dan pergerakan agama berakar umbi di Tanah Melayu Abim, Al-Arkam, PAS Iran, Jemaah Islam Kaum Tua, Jemaah Islam Malaysia dan Tabligh India.